Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, sokongan ahli parlimen Bukit Gantang kepada Perdana Menteri yang ke-10 yaitu Anwar Ibrahim memang sudah diduga, dan yang lebih menggembirakan kita ialah ini sebabnya beliau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim yang anda mungkin tak pernah tahu dan tak pernah diberitahu. Seorang lagi ahli parlimen Perikatan Nasional Bersatu tampil mengumumkan sokongannya kepada Anwar Ibrahim. Kali ini giliran ahli parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal berbuat demikian. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, kamu kena ikut terus ulasan ini kerana anda akan ketahui kenapa beliau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setelah 4 ahli parlimen bersatu mengumumkan sokongan kepada Anwar Ibrahim, parti itu cuba mengikat ahli-ahli parlimen yang lain agar menandatangani suatu ikrar taat setia atau bai'ah yang menjanjikan mereka akan kekal bersama Perikatan Nasional sehingga PRU 16 akan datang. Bagaimanapun, Syed Abu Hussein enggan menandatangani bai'ah tersebut dengan memberi alasan beliau perlukan sedikit masa lagi untuk memikirkannya. Apapun dengan kehadiran Syed Abu Hussein mengumumkan sokongannya ini, selain mengukuhkan lagi kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dalam masa yang sama ia merupakan tamparan kepada Muhyiddin Yassin yang Sabtu lalu membuat pusingan untuk kekal sepanggal lagi memimpin bersatu. Tidak mustahil ada lagi beberapa ahli parlimen bersatu yang bakal menyusul memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim, dan dijangkakan oleh netizen 10 bakal mengikuti langkah ini, dan mereka kata sudah masanya Perikatan Nasional dan Parti Bersatu membuat langkah mengejut dan drastik, iaitu membuat MOU dengan Anwar Ibrahim. Jangan sampai semuanya sudah menyokong Anwar Ibrahim, tinggal saja 2-3 kerat barulah mereka membuat MOU. Selain daripada itu, rupa-rupanya ahli parlimen Perikatan Nasional Bersatu ini menyokong Anwar Ibrahim kerana beliau merasakan bahawa sudah waktunya untuk beliau menyokong Anwar Ibrahim. Selain daripada itu, walaupun tindakan membuat perjanjian bai'ah untuk mengekang supaya tidak lagi berlaku perpindahan sokongan daripada Perikatan Nasional kepada Anwar Ibrahim, nampaknya bai'ah itu tidak berjaya, dan nampaknya ini adalah langkah yang lebih terdesak daripada ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional. Kita dapat lihat bahawa meskipun bai'ah itu sungguh bahaya buat mereka, tapi mereka tetap tidak dapat dikawal dengan bai'ah itu, menunjukkan bukan kerana mereka tidak setia, tetapi mereka benar-benar perlukan peruntukan parlimen tersebut dan juga membantu rakyat, dan mereka dapat rasa bahawa perkara ini perlu diubah. Keadaan ini menjadikan Anwar kini mempunyai sokongan seramai 152 ahli parlimen, lebih daripada 2/3, bahkan kini lebih daripada 5 orang, dan jumlah keseluruhan yang menyokong Anwar Ibrahim sekarang amatlah menggembirakan kita. Walaupun itu adalah berita yang sangat gembira, tetapi tidaklah mengejutkan kerana kemungkinan beliau berpaling tadah sekali lagi sebelum ini daripada UMNO kepada Bersatu sebenarnya memang sudah dijangka. Saya sendiri telah menulis mengenai kemungkinan ini, kata Sahbudin.com. Dengan ini bermakna sudah 5 ahli parlimen Perikatan Nasional yang semua juga daripada Bersatu tampil mengumumkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Persoalan besar selepas ini ialah siapa lagi yang bakal muncul menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah orang-orang yang lebih mengejutkan akan tampil dan menyokong Anwar Ibrahim, dan dijangkakan 10 lagi bakal mengikuti, dan itulah sebabnya mereka menyokong Anwar Ibrahim kerana mereka tahu kerajaan Madani adalah kerajaan yang terbaik apabila bekerjasama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita ingin ucapkan tahniah syabas kepada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim dan Kerajaan Malaysia atas kejayaan, satu lagi kejayaan besar yang telah diperoleh oleh beliau. Hari ini disahkan seorang lagi ahli parlimen daripada Perikatan Nasional dan tentunya daripada Parti Bersatu dengan berani dan nekad telah memberitahu bahawa, mengesahkan bahawa beliau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan menurut ramalan daripada netizen, mereka meramalkan 10 orang lagi bakal menyusul selepas ini dan mungkin esok atau lusa.
Ahli Parlimen Bukit Gantang pula telah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Seorang lagi ahli parlimen daripada Parti Bersatu iaitu Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Rafasal Perikatan Nasional Bukit Gantang menyatakan sokongan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika persidangan Dewan Rakyat hari ini. Sokongan itu dinyatakan beliau ketika waktu pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri PMQT. Yang menjadi menariknya isu kali ini ialah beliau bukan menyatakan secara sidang media, bukan juga melalui surat tulisan di Facebook atau di Twitter lagi, tetapi kali ini yang paling menyakitkan kepala ahli parlimen daripada Bersatu dan pastinya Perikatan Nasional ialah secara terang-terangan dia menyampaikan hasrat menyokong, bahkan nekad menyampaikan sokongan kepada Anwar Ibrahim di Dewan Parlimen sendiri. Bukan calang-calang tindakan ini. Dan yang lebih menarik perhatian kita ialah apabila beliau berkata dengan ini Bukit Gantang mengisytiharkan sokong Tambun Perdana Menteri yang ke-10 dan gagasan kerajaan Madani. Saya sendiri bersedia untuk memberi dan membantu kerajaan mewujudkan masyarakat madani, menangani kenaikan harga dan kos sara hidup dengan mengambil ikrah Nabi Yusuf, kata beliau yang menjadikan ahli parlimen kelima menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri yang ke-10. Kalau sebelum ini ada yang menyatakan ianya akan terhenti dengan persidangan agung Bersatu baru-baru ini, rupa-rupanya ianya makin lama makin menjadi masalah dan barah besar dalam Parti Bersatu khususnya Perikatan Nasional. Minggu lalu Syed Abu Hussein telah menyatakan pendiriannya akan menyokong Anwar sekiranya peruntukan disalurkan ke kawasan beliau. Pagi ini pula beliau dilihat berjalan bersama Anwar Ibrahim di bangunan parlimen. 4 ahli parlimen sebelum ini menyatakan menyokong Anwar Ibrahim ialah Kuala Kangsar, Labuan dan juga Gua Musang dan Jeli. Hari ini yang kelima akhirnya diumumkan. Sementara itu, Syed Abu Hussein menyeru agar 2 bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama membantu Anwar dalam mentadbir kerajaan. Ini yang paling kita mahu dan paling kita tunggu-tunggu, iaitu kerjasama daripada pemimpin negara. Demi negara tercinta, kata beliau, saya minta Tambun dan Pagoh, Bera, buang yang keruh, ambil yang jernih, bersama membantu Tambun bina masyarakat madani, kata beliau. Dan saya jangkakan kalau ini yang berlaku, maka negara Malaysia akan bangkit semula menjadi harimau Melaya yang disegani dan menjadi berngaum sekali lagi di Malaysia. Kepada ahli parlimen pembangkang, kata beliau, marilah runding sebaiknya dengan kerajaan seperti persefahaman Bera Perdana Menteri, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita masih dapat mengimbau semula, Bera semasa menjadi Perdana Menteri iaitu Ismail Sabri Yaakob telah membuat MOU dengan Anwar Ibrahim, dan kenapa Perikatan Nasional tidak meniru perkara itu? Jangan tunggu sampai semuanya ahli parlimen sudah menyokong Anwar Ibrahim baru terengadah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Timbul persoalan besar. PAS akan kalah dalam PRK Kemaman. Dengan pendedahan ini, ada yang menjangkakan PAS akan kalah mengejut di PRK Kemaman. Apa yang menyebabkan PAS bakal kalah mengejut di PRK Kemaman? Ikuti terus ulasan kali ini. Dipetik daripada BH Online, Penoroka Felda mengharapkan PRK Kemaman akan mengubah nasib, fasiliti dan infrastruktur yang telah uzur di Kemaman. Pengakuan daripada Penoroka Felda di sini menaruh harapan tinggi supaya pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman dapat mengubah nasib, fasilitas dan infrastruktur uzur serta terbiar di 6 tanah rancangan di kawasan parlimen itu. Ketua Penoroka Felda Neram 1 Abdul Aziz Ibrahim mendakwa sejak berlaku perubahan tampuk pemerintahan kerajaan negeri, kemudahan disediakan kerajaan terdahulu yang sepatutnya diselia majlis daerah seperti Dewan Orang Ramai di tempatnya terbiar tanpa diselenggara. Dan untuk makluman Anda semua, siapakah pemerintah sebelumnya? Kalau tak silap saya ialah Barisan Nasional, tetapi sekarang ini
kawasan parlimen itu telah pun dirampas oleh PAS. Jadi kata Ketua Peneroka Felda Neram 1 ini, parti yang memerintah sekarang di Terengganu dilihat tidak dapat melaksanakan banyak tugas dan tanggung jawab, terutama sekali di tempat saya dengan Dewan dan Fasilitis banyak yang terbiar, menyebabkan Peneroka sendiri terpaksa mengambil inisiatif membersihkan kawasan ditinggalkan, kata beliau lagi. Itulah sebabnya ada netizen mengatakan, mungkinkah PAS akan kalah mengejut di PRK Kemaman kerana Ketua Peneroka mula bersuara. Ini bukan orang biasa, tapi Ketua Peneroka. Yang ini Ketua Peneroka Felda Neram 1. Beliau sendiri mengakui bahawa sejak berlaku perubahan tampuk pemerintahan kerajaan negeri, kemudahan disediakan kerajaan terdahulu tidak diselenggara, terbiar tanpa diselenggara, kata beliau. Dan selain daripada itu, beliau juga mengakui secara berani bahawa parti yang memerintah sekarang di Terengganu, yaitu PAS, dilihat tidak dapat melaksanakan banyak tugas dan tanggung jawab. Terutama sekali di tempat saya dan Dewan dan Fasiliti banyak yang terbiar, kata beliau, menyebabkan Peneroka sendiri terpaksa mengambil inisiatif membersihkan kawasan yang ditinggalkan. Sebelum ini, perkara sedemikian tidak pernah terjadi kerana Dewan dan Masjid terjaga, malah sentiasa penuh dengan aktiviti, katanya. Daerah Kemaman yang terletak di Selatan Terengganu itu mempunyai 6 tanah rancangan Felda dengan jumlah pengundi hampir 20,000 daripada keseluruhan 141,790 pengundi yang layak bagi PRK itu. PRK Kemaman menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Barisan Nasional BN Tan Sri Dr. Mohamed Afandi Raja Mohamed Noor dan Menteri Besar Terengganu Datuk Sri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang mewakili PAS. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 2 Disember ini bagi hari mengundi untuk PRK Parlimen Kemaman yang diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu membatalkan kemenangan calon PAS C. alias Hamid pada Pilihan Raya Umum PRU 15. Peneroka Felda Neram 1 sejak 1970-an, yaitu Muhammad Jusoh, 73 tahun pula, mengakui isu itu berlaku hanya pada fasilitis di bawah seliaan Majlis Daerah, manakala fasilitis di bawah selenggaraan Felda berada dalam keadaan terurus. Sejak saya mula menetap di sini, saban tahun banyak kemudahan disediakan dan kerajaan negeri sekarang hanya perlu membantu menyelenggaranya sahaja. Tetapi itu tidak berlaku, kata beliau lagi. Muhammad Rajmir Ramli, 50 tahun, juga berharap ahli Parlimen Kemaman yang dipilih nanti dapat mengusahakan sebuah klinik kesihatan di dan pondok polis bagi memudahkan urusan Peneroka. Sekarang tidak ada klinik kesihatan ataupun sekurang-kurangnya pondok polis. Sebagai contoh, jika berlaku kematian, balai polis paling hampir untuk kami membuat laporan terletak 15 km dari sini, katanya. Sementara itu, pengerusi Felda, Datuk Sri Ahmad Sabri Cek, berkata PRK Kemaman ini adalah peluang bagi Peneroka memilih wakil rakyat yang boleh memberikan fokus sepenuh masa kepada pengundi di kawasan itu berbanding individu yang mempunyai komitmen lain. Kalau orang yang dipilih tidak boleh memberi sepenuh masa kerana tugas lain yang berat, ia akan menyebabkan keadaan lebih sukar untuk memenuhi keperluan masyarakat Felda. Bukan semuanya boleh diselesaikan Felda, tetapi wakil rakyat yang baik akan mencari cara memenuhi dan menyelesaikan perkara berkaitan isu dewan, infrastruktur dan sebagainya, kata beliau lagi. Ahmad Sabri berkata, isu besar lain terutama berkaitan perumahan dan pekerjaan kepada generasi baru Felda hanya dapat diselesaikan jika ada hubungan baik antara wakil rakyat dan kerajaan persekutuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.